Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so minggu yang kedua untuk hari ini, kelas pendidikan kesihatan tingkatan 4 akan belajar subtopik jerat dadah. Okey. Okey, jadi dalam pada hari ini standard pembelajaran kita akan belajar menerangkan jerat dadah, menjelaskan situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah, membincangkan implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat, menjana idea cara nak mengelak jerat dadah. Okey. Okey, jadi dalam kehidupan kita seharian mesti awak ada terbaca berkaitan dengan segelintir daripada kita yang termakan umpan, yang menjadi mangsa kawan makan kawan, dia mendapat kesan daripada kesalahan orang lain. Jadi pelbagai cerita terkandas di lapangan terbang, ditangkap di kastam di lapangan terbang dengan membawa perkara-perkara bahan-bahan penyalahgunaan yang tidak sepatutnya lah ya. Okey, jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan jerat dadah. Jerat dadah ni adalah di mana keadaan individu yang dipengaruhi atau dipedaya oleh individu lain bagi menagih dadah ataupun dijadikan sebagai keldai dadah. Okey. Jadi individu ni menjadi mangsa kepada orang lain. Jadi mangsa yang akhirnya membawa dia menjadi seorang penagih, ataupun menjadi mangsa orang lain untuk menjadi keldai dadah. Okey. Jadi apakah itu keldai dadah pula? Okey. Keldai dadah ni ialah mereka yang ditipu ataupun dipaksa atau diperdaya bagi tujuan menjual dadah di dalam ataupun di luar negara tanpa dia mengetahui yang dia tu membawa dadah ataupun menjadi ejen kepada pengedaran dadah. Jadi dia ni ditipu, diperdaya. Dia sendiri tak tahu yang dia tu bawa dadah, sehinggalah dia ditahan oleh penguat kuasa, barulah dia tahu yang dia tu membawa dadah. Okey, jadi ini antara nota penting yang perlu awak tahu sekiranya yang pertama, sekiranya terdapat unsur paksaan. Kalau awak jumpa seseorang tu memaksa awak untuk melakukan sesuatu yang awak rasa macam pelik. Kenapa dia ni tiba-tiba nak paksa-paksa? Jadi macam membuatkan awak muskil. Jadi tindakan awak maklumkan kepada anggota keselamatan seperti polis ataupun pengawal keselamatan. Jadi seterusnya, jangan suka-suka meninggalkan barangan peribadi di tempat awam. Jangan suka-suka nak tinggalkan awak punya beg, awak punya bagasi di tempat awam. Itu mengelakkan risiko daripada menjadi keldai dadah. Seterusnya, berwaspada dengan makanan dan minuman yang diberi oleh orang lain. Kita tak kenal orang tu, kita tak tahu apa niat dia. Walaupun kita kenal, kadang-kadang kita tak tahu apa niat dia bagi kita makanan, minuman secara tiba-tiba. Mungkin makanan dan minuman tu mengandungi bahan terlarang. Okey, yang terakhir, perkara yang perlu awak elakkan adalah jangan mudah percaya dengan janji ataupun tawaran
yang disertakan dengan pulangan yang lumayan. Datang orang ni cakap cerita nak bagi kerja gaji yang sangat lumayan, tak masuk di akal. Jadi kita sebagai manusia yang waras ni sepatutnya kita boleh fikir yang mana betul dan yang mana tidak betul. Okey, jangan mudah percaya dengan janji-janji yang di luar daripada pemikiran kita. Okey, jadi implikasi ataupun kesan jerat dadah ni kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, kita tengok kesan kepada diri. Jerat dadah ni menjejaskan kita punya kesihatan. Kalau kita menjadi penagih dadah, dah tentulah terus menjejaskan kesihatan kita. Mental, kewangan yang kurang, prestasi kerja yang merosot, pelajaran yang merosot, hidup sentiasa dalam hayalan. Lepas tu bila dah tak ada duit, nak dapatkan duit untuk membeli dadah, akan sentiasa melakukan jenayah. Okey, itu kesan kepada diri apabila terlibat dengan jerat dadah. Okey, kesan kepada keluarga pula. Yang pertama, dia boleh menjejaskan keharmonian keluarga. Daripada seronok-seronok, happy dalam keluarga, boleh menjadi pecah belah. Tak bertegur sesama adik-beradik. Okey. Yang kedua, tanggungjawab terhadap keluarga terabai. Sekiranya awak adalah ketua keluarga, apabila terlibat dengan jerat dadah, jadi tanggungjawab awak tu mesti akan terabai sebab awak sentiasa memikirkan bagaimana nak mendapatkan dadah. Okey. Kesan yang ketiga, ahli keluarga hidup dalam ketakutan. Seterusnya, mendatangkan stres kepada ahli keluarga. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, penagih dadah adalah sampah masyarakat. Okey, jadi secara tak langsung kita mencemar nama baik keluarga di mata masyarakat. Okey, dan kesan jerat dadah, penagih dadah kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi. Okey, sekiranya awak ni, kita ni berpotensi untuk bekerja, menjadi pekerja yang sangat efektif, tetapi kita mengambil dadah, maka kurangnya tenaga kerja yang efektif. Okey, yang kedua, masyarakat akan bimbang dengan berlakunya jenayah. Masyarakat akan sentiasa bimbang bila nampak je penagih dadah, dah susah hati. Apa penagih dadah ni nak buat? Okey. Yang ketiga, bilangan pesakit mental bertambah. Kenapa? Sebabnya orang di sekeliling kita akan menjadi stres, family, orang terdekat. Okey, bila dah stres, lama-lama akan menyebabkan penyakit mental. Okey, yang keempat, penularan penyakit HIV dan AIDS. Sekiranya menggunakan jarum suntikan kan, berkongsi-kongsi, itu adalah antara sebab penyebaran HIV dan AIDS. Dan yang kelima, ekonomi negara pasti terjejas. Okey, jadi kita boleh mengelak jerat dadah ni. Macam mana? Ada 6 cara. Yang pertama, kita kena berhati-hati dengan tawaran kerja yang bergaji lumayan di luar negara. Baca iklan jawatan kosong, wah, gaji lumayan di luar negara, terasa teruja. Tapi tolong siasat dan buat kajian terlebih dahulu, betul ke kerja yang kita nak mohon tu, ataupun dia cuma nak jadikan kita sebagai kedai dadah. Okey. Cara yang kedua, jangan membawa barang yang dikirim oleh orang lain, terutama orang yang kita tak kenal. Jadi kebanyakan mangsa jerat dadah dekat Malaysia ni memang dia suka membawa barangan seperti beg-beg yang dikirim oleh orang lain yang dia sendiri tidak
kenal dan tak tahu isi dalam beg tersebut. Okey. Biasanya beg-beg ni orang kirim dan dia akan suruh kita serahkan kepada orang yang akan menunggu di lapangan terbang. Okey, itu betapa liciknya tu. Kalau dah kantoi, kita yang kena. Okey, cara yang ketiga, elakkan daripada makan atau minuman dengan orang yang baru kita kenal. Okey. Jadi hati-hati dengan makanan dan minuman yang diberi oleh orang lain. Orang bagi makanan, rezeki. Orang bagi minuman, rezeki. Terus makan, terus minum, tak fikir panjang. Okey. Jadi hati-hati supaya diri tu terselamat. Okey, cara yang keempat, selidik kita punya latar belakang yang baru kita kenal. Pastikan kita betul-betul mengenali rakan-rakan kita, supaya kita nanti tak curiga dengan rakan-rakan sendiri. Okey. Cara yang kelima, tinggallah dengan keluarga dan sentiasalah menziarahi keluarga. Sebabnya kenapa? Sebabnya apabila kita bersama keluarga, kita punya pergerakan sentiasa terkawal. Kita tak akan membuat keputusan terburu-buru. Kita akan sentiasa mengingati kesan buruk yang akan diterima oleh keluarga sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang buruk. Okay, cara yang terakhir, percaya pada diri sendiri bahawa kita boleh berjaya. Yes, I can do it. Setiap individu yang percaya kepada diri tidak akan mengambil jalan mudah untuk hidup senang. Okey. Mereka akan berfikir panjang jika ditawarkan dengan sesuatu yang lumayan. Okey. Sentiasa ingat, tak ada yang mudah di dalam dunia ni. Nak senang bukan senang, tapi nak susah sangat senang. Okey. Jadi ingat, tak ada perkara yang kita boleh capai dengan senang. Okey. So percaya pada diri sendiri bahawa kita juga boleh berjaya. Okey. So ini adalah latihan pengukuhan. Okay, ada 3 soalan. Soalan pertama dan kedua soalan objektif. Cikgu nak awak salin dan jawab soalan ni. Soalan yang ketiga adalah soalan subjektif. Okey. Okey, saya nak awak jawab soalan ni dalam buku latihan. Dah siap? Awak snap gambar hantar kepada cikgu. Okey. Okey, tamat. Okey, so dah habis untuk kelas hari ni. Terima kasih kepada pelajar yang terus tekun berusaha mendengar celoteh cikgu sehingga ke akhirnya. Cikgu doakan awak semua berjaya dunia dan akhirat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.